Tak ada bateri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi majlis yang pakaiannya sangat merah, ya, sahabat-sahabat saya, panel-panel yang lain, antaranya yang saya nampak di sini, Puan Wardina, dah lama nak jumpa, baru jumpa tadi. Puan Hati bercakap, Ustazah Nasrin tadi, mana dia gambar ni? Nazira, sorry, minta maaf, nervous sebab the only one lelaki kat sini. Dr. Sharifah Hayati, doktor, dah lama tak jumpa. Dulu forum sama-sama, sekarang ni dia dah tinggalkan saya jauh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam tempoh yang sangat singkat, InsyaAllah kita akan sama-sama membicarakan satu topik yang saya rasa sangat penting. Dan ini sepatutnya saya bentang pada hari yang sama juga di Convention Fiqh Wanita Kuala Lumpur, yang hari ini hadir hampir 2,500 orang. Alhamdulillah, yang Dr. Zahzan, Dr. Zaharuddin, Prof. Muhaya dan ramai lagi. Dan kebetulan program Fiqh Wanita, Convention Wanita di Singapura, booking saya lebih awal, lebih kurang 1 bulan berbanding mereka. Jadi saya terpaksa juga datang ke sini bersama-sama dengan orang-orang Singapura. Alhamdulillah, tidak mendukacitakan saya. Walaupun datang lebih jauh, dapat jumpa kawan-kawan, dapat jumpa orang Singapura, Alhamdulillah kita boleh kongsi maklumat, insya-Allah. Baik, tajuk yang kita akan bincangkan iaitu prinsip berhias dan kecantikan dalam Islam. Jadi insya-Allah harap-harap kita lebih terbuka, biar kita nampak apa yang Islam suruh itu adalah yang terbaik. Pertama, tuan-tuan dan puan, Islam adalah agama fitrah. Islam merupakan agama fitrah. Kalau kita tengok Islam, dia nampak manusia ni macam kita orang, macam saya orang lelaki. Saya suka kepada kecantikan. Saya takkan datang ke Singapura ni pakai singlet saja. Takkan datang, sebab sifat seorang lelaki macam saya mesti nak kepada nampak kemas. Puan-puan juga sama. Kenapa pakai tudung hari ni nampak cantik semua? Sebab duduk dah dekat depan cermin hampir setengah jam. Betul tak? Sebab nak nampak cantik, itu fitrah. Jangan kata, saya mesti nampak buruk. Kenapa? Biar senang masuk syurga. Dah. Siapa kata orang buruk masuk dalam syurga? Dalam syurga semua orang cantik belaka. Pernah suatu ketika seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, bolehkah aku masuk syurga?" Nabi kata, "Kamu tak boleh masuk syurga." Sebab masa tu umur dia tua. Sedih perempuan ni, "Kenapa ya Rasulullah kalau masuk syurga?" Sebab tidak ada orang tua dalam syurga. Orang muda semua. Kamu akan masuk syurga masa tu kamu muda, umur 30-an. Tengok cantik. Jadi itu fitrah bersih. Ini juga fitrah teratur. Ini juga dianggap sebagai satu fitrah yang sangat menarik yang ada dalam hidup manusia. Baik, ini yang kita akan bincangkan. Pertama, kalau kita tengok daripada hadis Nabi SAW, "Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal." Satu hadis. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan. Kita macam saya orang lelaki suka kepada kecantikan. Perempuan juga suka kepada kecantikan. Itu fitrah orang perempuan. Fitrah orang lelaki pun sama juga. Dia nak badan handsome, nak kemas dan sebagainya. Dia nak pasangan dia biar nampak cantik.
pasangan nampak cantik ini orang kata apa, subjektif. Tak boleh kita kata, puan, cantik tak muka saya? Handsome tak muka saya? Tak boleh. Subjektif. Jumpa mocik ni dia kata, oh hodoh lah muka ustaz. Jumpa pula dengan sama lagi dia kata, boleh tahan hampir macam Brad Pitt dia. Well, sebab benda tu subjektif. Ada pula jumpa orang lain, tua lah nampak ustaz. Begitulah. Orang kata subjektif. Jadi, kita ni jangan nak jadi orang lain. Bila kita nak jadi orang lain, itu sebab kita buat benda haram. Kita nak jadi macam artis terkenal. Nak tengok muka siapa? Muka artis yang tuan-tuan perempuan kenal, semua kenal lah. Contoh, nak jadi muka macam Angelina Jolie. Kenal siapa Angelina Jolie? Saya tak berapa kenal, tapi bolehlah bayang muka dia macam mana. Okey, Angelina Jolie. Oh, bibir tebal. Jadi sebab nak jadi macam Angelina Jolie, kita cocok sini, cocok sana, cocok sini, tebal bibir dia. Lepas tu keluar dalam akhbar, oh, I frust. Kenapa? Oh, I ingatkan bibir I bila tebal, jadi macam Angelina Jolie, pun tak sama. Dah jadi macam buaya dah sikit-sikit. Kan? Menyesal sebab kita dah ubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Buat benda yang haram. Tu sebabnya kita jadi diri kita. Nak tahu cantik tak cantik, perempuan jangan tanya saya. Kejap lagi keluar kat luar, ustaz saya cantik tak? Saya tak pernah jawab. Saya berdebar sekarang. Perempuan balik tanya suami. Ayah, orang Singapura panggil suami apa benda? Sayang. Lovely. Betul dong. Sorry lah, saya melalut sikit petang ni. Nak naik flight tadi kan, gegar kuat kan, hujan. Jadi tanya, abang, adakah saya menawan di sisi abang? Suami kata, yes my dear. Kalau itu dah, jangan cakap banyak lagi. Jangan tanya soalan tu kedua. Sebab nanti kali kedua takut dia berubah. Simpan yang pertama. Okey, kita bukan nak cerita tentang kecantikan itu sangat. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka kepada kecantikan, dan kita nak jaga diri kita ni biar nampak cantik. Okey, macam mana nak nampak cantik? Kita kena ikut kecantikan menurut perspektif Islam. Puan-puan, kita nak cantik ni boleh. Islam tak larang kita nak berhibur. Dalam kitab-kitab fiqh banyak membincangkan, antara kitab-kitab contemporary membincangkan tentang fun fil Islam, iaitu hiburan dalam Islam. Al-jamal fil Islam, kecantikan dalam Islam. Yang terbaru, seorang pakar, Profesor Dr. Saleh Muhammad Fauzan, dia tulis satu buku. Buku dia Al-Jirahah At-Tajmiliyah fil Islam, pembedahan kosmetik dalam Islam. Sangat menarik buku ni. Mana nak cerita, boleh tak kita nak cantik? Boleh tak kita nak bergaya? Boleh, tapi ikut syariat. Boleh tak kalau kita nak menyanyi? Boleh, tapi ikut syariat. Boleh tak kalau kita nak berlakon? Boleh, tapi ikut syariat. Tu dia. Relax saja. Kecantikan menurut perspektif Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai kod kita. Surah Isra ayat 70. Terus kepada maksudnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam dimuliakan. Allah muliakan anak Adam ni sangat cantik. Perempuan ni beruntung sebab kita jadi manusia. Kita tak dijadikan sebagai kucing. Kalau kita tengok kucing, kita tengok diri kita, kita kata, Allah, untungnya aku cantik, comel. Mu kucing, comel saja ya. Tapi nothing, otak tak ada. Itu yang Allah kata, walaqad karramna bani Adam. Aku jadikan manusia itu, anak Adam itu, sebagai manusia, makhluk yang paling mulia. Jadi kita kena jaga, kita kena muliakan diri kita sebaik-baik mungkin. Baik, cuba kita tengok apakah definisi cantik. Sebab semua orang nak cantik, tak ada lagi orang tak nak cantik. Dulu masa saya belajar dulu, Profesor Madya Dr. Sharifah ni antara yang saya suka tengok. Bukan tengok muka dia, saya suka tengok sebab dia suka berceramah.
Kalau dia bercakap tak berhenti. Dalam forum perdana tu dialah antara idola saya. Lepas tu Datuk Fadlah Kamsah, Dr. Zahzan Muhammad, siapa lagi? Ramai lagi lah. Dr. Roslan. Ya, saya kata hebatlah, bila lah aku boleh jadi macam ni. Sebelum tu saya tengok, sebelum kumpulan mereka, kumpulan Datuk Harun Din, Profesor Datuk Dr. Harun Din. Saya dulu masa kecil-kecil dulu, tuan-tuan dan puan, waktu malam Khamis, ayah saya wajibkan semua anak-anak dia duduk depan TV. Bukan tengok kumpulan joget. Panggil depan, pukul 9 ada forum perdana. Masa tu tengah famous Datuk Harun Din, Datuk Ismail Kamu, Datuk Hasan Ali, Datuk Fadlah Kamsah dan ramai lagi lah. Datuk Mahmud Zuhdi. Tu antara otai-otai dulu dalam forum perdana. 5 juta penonton masa tu. Bila saya tengok, Allahu Akbar, hebatnya. Ayah saya pernah cakap, kata, Ja tu nama manja. Tuan-tuan jangan, perempuan jangan panggil saya Ja pula. Tu nama manja dalam family. Jadilah macam ni. Macam Datuk Harun Din, Datuk Ismail Kamu, Datuk Hasan Ali. Sedap dia orang bercakap. Dia orang hebat, dia orang petak bercakap dalam bahasa Al-Quran. Saya kata tak mampulah. Dia orang ni semua hebat-hebat. Lepas tu bertukar zaman. Dr. Sharifah pula. Tok. Tengok orang perempuan boleh cakap macam ni. Takkan tak boleh? Tak boleh. Dia ni mesti suka bercakap kat dapur. Dulu. Tengok. Alhamdulillah sekarang saya boleh belajar pula dengan Dr. Sharifah. Duduk sebelah. Forum bersama, alhamdulillah. Jadi maknanya apa yang saya nak cerita? Doa ibu bapa. Ayah saya masa sebelum meninggal, dia kata bersyukur, doa dia mustajab sebab anak dia dah berjaya boleh duduk dalam forum dana. Hak dia tengok daripada kecil. Jadi tu nak kata, itulah yang kita kena faham daripada konsep. Mana kita tengok konsep kecantikan itu sendiri sebenarnya ada dalam diri kita. Jadi kita kena jaga penampilan untuk lebih nampak cantik. Baik. Kecantikan ialah mengekalkan kecantikan yang sedia ada, menghilangkan kecacatan dan mengembalikan manusia kepada asal fitrah kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal. Okey, contoh. Macam perempuan tengok muka sekarang ni, bayangkan muka sendiri, jangan tengok muka sebelah. Tengok muka sendiri. Muka aku. Cantik tak? Cuba jawab tengok. Tak dengar suara. Suara tak aurat. Cantik tak? Hak atas, cantik tak? Bagus orang Singapura. Kalau kita naik bulu roma, naik jerawat. Kalau naik jerawat, bintik-bintik kan, apa yang perempuan nak buat? Pergi ke farmasi beli ubat jerawat. Boleh ke tak? Boleh. Orang kata, jangan. Biarlah muka kau naik jerawat. Biarlah muka naik jeragat. Lupakan. Tak boleh. Bila awak lupakan kecantikan, suami awak akan lari mencari perempuan lain. Jadi kita kena buat yang terbaik untuk suami. Suami kata, I like tengok muka you biar licin. Kena licin kan. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni semenjak naik umur meningkat sikit ni, bulu roma saya kat pipi ni tu dia keluar macam misal, Ustaz. Boleh tak saya nak cabut?